diberi pemahaman serenai Ministry. Saya dari kelas TET 4C, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Diploma Kejuruteraan Elektrik. Okey, sini saya nak present pasal saya punya mini project dan final project saya. Okey, yang pertama mini project. Ini merupakan mini project saya, iaitu papan PCB yang dah siap. Boleh tengok ini gambar sebelah depan dan ini gambar sebelah belakang. Okey, first saya nak cerita langkah-langkah yang saya buat untuk nak buat papan PCB ni. Okey, first saya mulakan dengan develop. Lepas saya develop, lepas tu saya etching. So supaya etching tu kita boleh nampak dia punya kuprum ni akan keluar, akan nampak kuprum ni. Lepas tu selepas dah etching, boleh drill. Lepas tu boleh solder boleh solder, kita solder timah ni lah, solder timah dengan komponen ni. So kat sini timah dah solder dengan komponen. Kita tengok. Okey, kat sini saya akan terang satu-satu pasal komponen ni, komponen yang saya guna apa semua. Okey, first microcontroller yang saya gunakan ialah ESP32. ESP32 kat sini dia punya kaki male. So header pin yang dekat board ni saya menggunakan header pin jenis female, sebelah kiri dan kanan untuk nak letakkan dia punya kaki ESP. Okey, lepas tu dia punya sambungan untuk ESP ni, sebelah atas dengan sebelah bawah ni header pin ni saya menggunakan jenis male. Lepas tu pin yang warna putih kat bawah ni, yang kat atas ni dia pin kosong. Dia sebagai macam kalau nak kalau macam nak tambah output ke apa, macam nak tambah buzzer ke apa, boleh sambung ke pin ni, pin atas atau pin bawah ni. Lepas tu kat sini boleh tengok I2C, ada 3 I2C kat sini. Lepas tu yang ni resistor 0 ohm. Resistor 0 ohm ni saya menggantikan jumper wire. Sepatutnya kat sini jumper wire, so saya menggunakan resistor 0 ohm sebagai ganti. Nampak lebih cantik sikit lah, sebab kalau buat jumper wire dia nampak tak elok. So kat sini pun pin, ada 2 pin dan 1 pin kat ujung ni warna putih ni. Lepas tu yang dekat tengah ni, dia punya resistor ataupun perintang ni saya menggunakan 10K yang perintang daripada supply. Lepas tu kat sini pun ada perintang warna biru ni. Ini warna biru dan sini ada 3. So 1, 2, 3 ni dia sebagai perintang kepada komponen lah, kepada komponen kecil. Dia 220 ohm. Sebab kalau untuk komponen kita tak boleh pakai resistor yang besar, so kita gunakan 220 ataupun 330 selalu orang guna. Tapi kat sini saya pakai 220 ohm. Okey, masuk kat bawah ni boleh tengok warna biru 2 ni. Yang ni terminal block, ada 2 terminal block kat sini. Dan sini pun ada 2 relay. Lepas tu yang dekat yang rapat dengan relay ni ialah diode. Diode ni ada 2. Dia punya fungsi diode ni dia bagi arus alir dalam satu arah aja. So kalau ada arus yang datang dalam lawan arah, so dia akan halang, dia akan stop. Dia akan halang arus yang datang dalam lawan arah. Lepas tu kat sini ada 2 LED warna hijau dan 1 LED merah. LED merah ni dia punya function dia, bila kalau ada supply yang masuk, so dia akan turn on lah LED ni. Sama juga dengan LED yang hijau ni, kalau ada supply yang masuk untuk yang dekat relay ni, dia akan on LED . So kalau boleh nampak ada lubang kat sini. Sini sepatutnya saya letakkan power jack, DC power jack, tetapi saya tukar guna V-in sebagai supply. Dia punya function ni sama je power jack dengan V-in ni, dia sebagai supply masukan. So V-in ni yang merah kat bawah ni.
Yang sebelah atas ni dia sebagai switch. Lepas tu kalau tengok yang hitam ni, yang sebelah bawah dia ground, yang sebelah atas dia sebagai 5 volt. Lepas tu yang ni U3 ni pengatur voltan, saya gunakan jenis L7805. Sepatutnya saya gunakan LN7843, sebab dalam skematik saya pakai yang tu. Cuma saya pakai yang ni sebab lebih sesuai untuk buat ni, lebih sesuai untuk editan ni. So saya gunakan L7805. Okey, dan sebelah belakang ni ialah kapasitor. Kat sini ada dua jenis kapasitor, iaitu 100 microfarad dan 10 microfarad. Okey, lepas tu ada kat sini ada transistor. Ada dua jenis transistor kat sini. Ada dua transistor kat sini. Satu transistor untuk sini untuk semua komponen ni, untuk relay kat sini. Dan resistor LED dan diode transistor semua ni untuk sebelah sini punya relay. Okey, so yang tu saja untuk saya punya mini project. Okey, lepas tu saya nak saya nak terang pasal saya punya final project. Okey, final project saya buat cermin mata ultrasonic untuk orang buta, ataupun nama dalam English dia ultrasonic glass for blind people. Okey, cermin mata ni saya dia merupakan saya buat inovasi daripada projek orang, daripada projek orang. Saya buat inovasi. So sebelum ni ada yang pernah buat cermin mata ultrasonic ni, tetapi dia buat terlalu simple. Dia hanya menggunakan buzzer sebagai output dan sensor sebagai input dia. So dia hanya pakai sensor dengan buzzer je lah sebagai input dan output dia. So kat sini saya buat inovasi, ataupun saya naik taraf, daripada hanya menggunakan sensor sebagai input dan buzzer sebagai output. Saya gunakan saya letak tracker GPS sebagai function. Macam contoh, kalau saya contoh sebab saya sebagai orang buta, saya pakai yang tu. Lepas tu family saya nak kesan saya kat mana, ataupun nak track saya kat mana. So dia orang boleh menggunakan GPS tu sebagai function untuk nak sebagai penjaga ataupun parent tu tahu kat mana pengguna cermin mata tu berada sekarang. Sebab kalau tak ada pengesan tu, macam dia tak boleh tahu. Contoh macam kalau apa-apa yang buruk jadi ke, so dia tak boleh tahu pengguna tu ada dekat mana apa semua. So GPS tu sebagai function untuk nak kesan dekat mana pengguna tu berada. So lepas tu okey, sebagai pendahuluan, okey, sebab apa saya memilih cermin mata ultrasonic untuk orang buta ni sebagai projek saya. Okey, first okey, kalau kita tengok sekarang, orang buta banyak menggunakan yang jenis batang, jenis stick tu kan. Jenis stick tu untuk nak bergerak ke mana-mana. Tetapi yang tu mempunyai banyak kelemahan. Sebagai contoh, mereka perlu, orang buta tu sendiri perlu berlatih untuk menggunakan benda tu. Lagi satu, orang buta ada menggunakan jenis anjing peliharaan sebagai
panduan untuk diorang nak pergi ke mana-mana kan. Yang tu pun mempunyai kelemahan. Sebagai contoh, untuk nak beli haiwan peliharaan anjing tu sendiri mahal. Itu satu. Lagi satu tu untuk nak melatih anjing tu perlu makan masa. Lagi satu kekurangan dia, contoh macam kalau orang buta itu sendiri Muslim, so nampak tak elok lah kalau kita pakai anjing sebagai, memanglah walaupun haiwan peliharaan, tapi nampak tak elok bila kita keluar, kita bawa anjing tu semua, nampak tak elok. Lepas tu yang tu sebagai pendahuluan. Lepas tu untuk sebagai penyertaan masalah ni, saya ambil nak buat projek ni pun sebab saya ada baca satu artikel. So dia daripada World Health Organization. Dia ada cakap, dia ada kata dalam artikel tu, kata 2.2 bilion manusia dekat dunia ni ada masalah buta. So bila saya baca yang tu, saya terfikir untuk nak buat projek ni. So objektif untuk projek ni ialah saya nak menaik taraf cermin-mata ultrasonik yang sedia ada kepada yang lebih canggih dan padat. Lepas tu saya menggunakan dalam cermin mata tu, saya menggunakan sensor ultrasonik sebagai input dan buzzer sebagai output. Dua-dua ni sebagai utama, dan yang lain tu ada sampingan dia. Lepas tu dia punya objektif dia untuk memberitahu pengguna tu iaitu orang buta tu lah, nak beritahu pengguna tu jika ada halangan ataupun rintangan dengan membunyikan buzzer tu lah. So sensor tu akan kesan, so buzzer tu akan bunyi. Lagi satu dia punya objektif, bila saya letak GPS tu, dia sebagai pengesan untuk nak kesan kat mana orang buta tu ada. So family ataupun penjaga pengguna tu boleh kesan dari kat mana. So kaedah saya punya cermin mata ultrasonik untuk orang buta ni, kaedah dia senang, tak apa senang lah. Saya menggunakan, dekat sini saya menggunakan 2 input dan 2 output. So yang utama dia punya output dia iaitu sensor tu sendiri, dan input tambahan saya letakkan GPS tu, dan saya punya output saya gunakan buzzer untuk nak sound lah, untuk nak bunyikan kalau ada halangan ke apa. Lepas tu dan ada tracker untuk nak kesan kat mana keberadaan orang buta tu. Lepas tu lepas tu saya menggunakan dalam saya punya final project tu, microcontroller utama dia iaitu ESP32. ESP32 ni tiap microcontroller dia ada kelebihan dia sendiri, tapi saya memilih untuk menggunakan ESP32 sebab dia ada kelebihan dia tersendiri lah. Sebagai contoh, macam kalau siapa yang nak buat macam kalau saya nak tambah kalau saya nak tambah input ataupun output tambahan yang melibatkan penggunaan Bluetooth ataupun Wi-Fi, lebih sesuai menggunakan ESP ni. Lepas tu
Okey, lepas tu saya punya komponen-komponen yang saya gunakan dalam saya punya dalam saya punya final project tu, saya menggunakan sebagai supply dia saya buat inovasi. Saya tak gunakan bateri ataupun power bank yang selalu orang guna. Saya menggunakan panel sel solar 5V sebagai supply masukan lah, sebagai supply dia. Okey, lepas tu saya gunakan sensor jenis HCSR 04 kot tak silap. Saya ingat nak gunakan yang tu sebab sensor tu pun saya dah baca sendiri, dia mempunyai beberapa kelebihan dia tersendiri berbanding dengan sensor yang lain. Sebab saya ingat nak buat sensor ni, nak buat pengesan dia boleh, contoh macam saya kat sini, rintangan tu ada dalam jarak 1 meter lah, jarak 1 meter. So sensor tu mampu mengesan, sebab dia punya minimum dia saya tak ingat berapa, tapi dia ada range tu untuk 1 meter tu, kira boleh digunakan untuk range 1 meter tu lah. Dan buzzer yang saya gunakan jenis buzzer piezo. Lepas tu GPS tracker pun saya ada pakai, GPS tracker. Okey, kalau tengok kat sini, saya menggunakan 2 jenis input dan 2 jenis output je lah. So sebagai so yang tu je lah untuk saya punya presentation. Okey, saya harap projek yang saya akan buat ni berjalan dengan lancar. Apapun, terima kasih kepada semua